trader. Okay. Okay, kenapa saya buat sharing ni? And then apa punca trader saham tak konsisten? Okay, saya share dululah apa masalah trader saham yang ada dekat Malaysia ni. Kebanyakan kawan-kawan saya ahli-ahli grup, saya memang ada masalah yang sama. Dulu pun saya ada masalah yang sama, masalah tak konsisten. Okay, so yang pertama sekali, ramai yang bekerja dan trade saham tapi dia salah pilih cara trade. Okay, contohnya dia seorang yang sibuk. Okay, dia seorang yang sibuk, masuk kerja pukul 8 pagi, pukul 5 petang baru habis. Kemudian dia pilih untuk trade secara intraday. Itu kesalahan pertama lah. Memang takkan ke mana lah kalau kita trade cara macam tu. Okay, so siapa kat sini yang bekerja? Okay, yang dia tak ada masa untuk monitor saham. Mesti ramai kan? Nak record pun boleh record. Tapi jangan sebarkan ke luar lah. Okay, record untuk diri sendiri pun boleh. Okay, yang kedua, dia tak ada ilmu saham. Dia just follow by call sahaja. Okay, yang ni masalah yang biasa lah, masalah besar lah actually. Masalah besar. Dia tak ada ilmu saham. Mungkin dia baru belajar saham tu, dia kenal saham tu melalui seminar-seminar yang free ataupun dia baca info-info dekat mana-mana. Kemudian dia buka account, dia join group buy call, kemudian dia follow saja buy call tu. Sama ada buy call tu intraday ataupun swing, dia pun tak tahu. So dia main follow saja. Okay. Tapi kebanyakannya buy call ni golongan yang kejar harga lah. Counter yang tengah trending, dia bagi buy call. You all lambat beli sikit, memang beli dekat puncak. Siapa yang selalu beli dekat puncak dekat sini? Tolong mengaku. Ada tak? Dia beli-beli mesti saham tu turun. Biasanya ramai lah macam tu. Elok beli saham tu turun. Jual saham tu naik. Ataupun kalau dia beli counter penny, tak naik-naik. Tak turun, tak naik. Tunggulah tahun depan. Okay. Okay, yang ketiga. Trader yang bekerja biasanya sibuk, tak ada masa. Meeting, jumpa klien. Tapi dia trade saham cara orang yang bekerja 24 jam depan platform. Okay, dia sibuk. Dia nak uruskan customer. Dia nak uruskan meeting. Tapi still, sebelah dia tu ada satu laptop yang keluar market trade monitor tu kan. Okay, kita panggil MTM tu yang dia keluar saham-saham yang tengah training, dia keluar kat situ. So bila dia trade cara yang macam tu, dia akan silap buat decision. Sebab dalam saham ni cara buat decision tu nombor satu. Okay, so macam mana nak buat decision yang betul? Emosi kena stabil, dia kena study saham tu. Okay, dia kena ada sebab kenapa boleh beli saham tu. Alright, itu kesilapan ketiga lah. Yang keempat, dia kejar harga, ikut orang. Kawan kata saham ni tengah trending, dia pun beli. Okay, kan kita tengok dalam grup-grup, contohnya counter K-Power lah contoh, tengah roket kan. So dia pun komen kat situ, go K-Power lah. Dia ajak kawan-kawan dia beli. Dia dah beli dekat bawah. So counter tu tengah naik, dia ajak kawan-kawan beli. Elok kawan tu beli, harga saham tu turun. Selalunya macam tu lah. Okay. Yang kelima, dia guna margin account. Okay, dia guna margin account. Margin account ni apa? Margin account ni contohnya kita ada RM1,000, kita deposit dalam CDS account tu RM1,000. Bila buka margin, dia pun guna margin. Dia boleh trade maksimum mungkin boleh pergi ke 3.5 kali ganda. Contohnya dia ada RM1,000, dia boleh beli saham RM3,500 macam tu. Okay. Okay. Kemudian margin account ni you all tak boleh hold saham terlalu lama. Dia ada masa dah, mungkin masa T3 you all dah kena cover dah macam tu. Kalau still nak hold, kena top up bit. Kalau tak mau hold, kena force sell. Kat situ selalu orang terperangkap. Okay. Yang kelima ni guna margin account lah. Okay, nanti saya nak bagi tip cara untuk trade saham sebagai seorang part-time trader. Part-time trader tu maksudnya yang bekerja lah, yang sibuk, yang dia ada masa malam saja untuk study saham. Okay, so saya nak bagi tips. Okay, Zul Zaki Hashim, angkat tangan siapa tu? Okay, kalau ada soalan just tanya saja dekat. Okay, cara trade yang sesuai untuk part-time trader.
Okey, saya sendiri pun saya walaupun saya ada masa untuk monitor platform 9 pagi sampai pukul 5 petang, tapi saya pilih untuk trade secara swing. Okey. Sebab yang pertama sekali, sebab emosi lebih terkawal. Okey, so kita nak sekejap ah. Okey. Sebab saya pilih cara swing adalah lebih terkawal. Kemudian fund yang kita guna tu biasa-biasa saja. Contohnya kalau ada RM10,000, mungkin kita cuma beli 2 ke 3 saham saja. So satu saham tu mungkin rugi dan 2 saham lagi tu akan cover. So dari segi emosi, dari segi money management lebih okey lah. Alright. Okey, so yang pertama sekali, sebagai pekerja sepenuh masa, you all lah pekerja sepenuh masa, cara trade ataupun melabur saham yang paling sesuai adalah cara swing dan juga long term investment. Okey, so buat masa ni, you all lupakan intraday dulu, letak tepi dulu intraday, letak tepi dulu kejar harga, letak tepi dulu follow by call. Alright. Okey, fokus pada swing dan juga long term investment. Okey, apa tu swing? Swing tu kita beli saham. Biasanya kita akan beli time, okay, saya lukis sikit. Biasanya kita akan beli saham tu naik sikit, kemudian masa dia buat pullback, kita akan beli dekat sini. Kemudian bila dia naik sekali lagi, kita akan jual dekat sini. Okay, so beli dekat sini, jual dekat sini. Biasanya macam itulah untuk swing, untuk short term swing. So dia boleh jadi satu hari. Okay, satu hari. Okay, so saya tulis guna mouse ni lambat sikit lah. Satu hari sampai beberapa minggu lah. Okay, sampai beberapa minggu. Okay, so untuk long term investment, biasanya dia beli saham yang tengah, okay, biasanya dia beli saham masa dekat sideway. Okay, dia beli dekat sini dan tunggu saham tu naik. Maybe makan masa 2 ke, mungkin kita ambil contoh 6 bulan ke atas lah, 6 bulan hingga ke beberapa tahun. Okay, yang tu yang biasa. Itu yang biasa orang buat lah. Contohnya tadi ada sahabat kita dia beli saham penny kan. Saham penny kan dia memang area sideway. So dia kena tahu lah dia beli saham sideway, so dia kena tunggulah saham tu naik. Alright, sebab dia beli penny. Macam itulah cerita dia. Okay, so okay, yang kedua, sebab cara swing ni dia lebih santai dan kurang risiko. Memang ada risiko dalam pelaburan saham tu, memang ada risiko, dan dia punya kategori tu memang high risk lah. High risk berbanding dengan pelaburan yang lain, ASB, itu semua low risk. Okay, saham ni high risk. So daripada high risk ni kita boleh pecahkan lagi kepada yang very high, yang medium dengan yang low risk. Okay, so untuk swing dia lebih kepada medium risk lah, medium to low risk. Alright. Tapi you all kena apply ilmu lah baru boleh cakap. You all kena belajar, kena apply ilmu tu baru boleh cakap yang saham ni low risk. Kalau tidak still high risk lah. Kalau beli dekat puncak, contoh siapa yang beli MQ Tech kan, QES, siapa yang beli QES memang beli dekat puncak kejar harga memang habis lah hari ni. Okay. Okay, yang ketiga. Okay, cuba cari saham yang dalam fasa permulaan uptrend atau sedang uptrend. Okay, kalau you all tengok chart. Okay, saya lukis sikit. Okay, so kalau tengok chart, dia punya fasa permulaan uptrend tu, dia bermula dengan sideway, kemudian dia ada kenaikan sikit, kemudian dia pullback sikit. Okay, so kita pun beli kat sini. Okay, kalau yang sedang uptrend tu maksudnya dia punya gerakan dia macam ni.
Dia punya gerakan zigzag dia tu cantik. Okey, dia sentiasa buat kenaikan yang baru. Dia sentiasa buat harga yang baru, harga tertinggi yang baru. Itu yang sedang uptrend. Yang permulaan uptrend, tolong cari yang ada yang macam ni. Okey. Muhammad Nasir cakap counter Itronic ya. Itronic kita detect bulan 11 hari tu. Bulan 11 ke bulan 12? Tak ingat lah. Okey. Di next pun bulan 11 bulan 12. Banyak counter yang dah bagi signal bulan 11 bulan 12 hari tu. Okey. Okey, elakkan beli saham yang dah tinggi dan elakkan saham yang dah tinggi lah. Maksudnya contoh counter Itronic. Okey, dia punya gerakan dia hari tu macam ni kan. Semalam dia terus shoot. So janganlah beli dekat sini. Memang tak sesuai langsung lah. Okey. So apa yang kita perlu buat dengan counter Itronic ni, kita tunggu dia pullback dulu. Kita tunggu dia pullback. Nanti bila dah ada signal baru dekat sini, baru kita buat pembelian. Okey. Nanti kita tengok counter Itronic tu. Signal saya detect. Actually saya dah beli pun tapi dah jual lah. Saya tak jual masa dekat sini. Saya jual area-area sini lah. Saya tak sempat, saya tak hold sampai dekat sini. So agak rugi lah sikit kan. Okey. Nanti kita tengok counter Itronic tu. Apa dia punya signal. Okey. So elakkan beli saham yang dah tinggi. Dan kita perlu cari entry masa pullback. Okey. So perlu ada signal lah masa dia pullback tu. Perlu ada signal. Okey, yang kelima, anda perlu tambah ilmu dan cari ilmu. Perlu tambah ilmu. Dia ada dua kataan yang beza. Perlu tambah ilmu kalau yang dah ada ilmu. Yang dah ada ilmu, perlu tambah ilmu. Yang tak ada ilmu, kena cari ilmu yang sesuai dengan cara trade. Contohnya kalau you all bekerja, kerja siang malam, siang bekerja, you all belajar cara intraday pun tak guna juga kan, sebab tak boleh nak apply ilmu tu. Okey. So kalau bekerja, please cari ilmu swing dan juga long term. Okey, long term investment. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni sebelum saya masuk ke next punya tips? Di next nanti kita review konten nanti, bagi tahu saya konten apa yang you all nak tengok. Okey. Tapi saya takkan bagi tahu lah konten ni boleh beli ke tak boleh beli. Kita bincang konten yang dah naik, apa signal yang kita detect sebelum ni. Alright. Takut kena charge 10 juta ni, takut juga kan. Tolong off kan Muhammad Syarif, tolong off mikrofon. Satu Malaysia dengar tu apa, F1 ke apa tu? Bunyi macam F1 apa? Okay, so kita go next Okay, macam mana nak jadi trader swing yang konsisten? Okay, yang pertama sekali, untuk jadi trader swing yang konsisten, anda perlu kuasai beberapa aspek ilmu analisis saham ataupun kita panggil sebagai technical analysis. Alright, so siapa yang grup saya, yang grup MTS tu, you all dah belajar dah sedikit sebanyak ilmu price action, okay, dan juga beberapa indikator lah yang saya dah ajar. Okay, so please stick dengan ilmu tu, insyaAllah you all boleh berjaya dengan syarat disiplin lah. Alright, so yang kedua, ilmu asas price action. Okay, so dalam ilmu asas price action ni, kita ada topik candlestick. Okay, kita ada topik trend, support dan resistance, kemudian ada chart pattern. Okay, 1, 2, 3. Okay, support dan resistance ni sekali lah.
1, 2, 3, 4. So 4 ni you all kena mahir. Okay. So kalau tak mahir lagi, tolong, kalau yang dah ambil video dengan saya, tolong tengok balik video. Kalau tak ada ilmu lagi berkenaan dengan topik price action ni, tolong cari. Alright. So ilmu price action dalam tu ada, ini yang asas lah. Candlestick, apa itu candlestick? Apa itu dalam candlestick pula ada CRS. Okay. Saya type satu-satu. Okey, dalam candlestick nanti you all cari sebab kita punya masa terhad. So dalam asas price action, okey, dia ada satu candlestick. Candlestick ni you all perlu jangan. Okey, dalam candlestick ni pula dia ada CRS. Okey, CRS ni adalah signal lah. CRS ni adalah signal. Signal buy ataupun sell. Okey, so yang tu saja. Kemudian ada Marubozu. Okey, so dia ada dua dalam candlestick. Kita ada CRS dan juga Marubozu. CRS tu adalah signal untuk counter tu nak naik ataupun nak turun. Marubozu menunjukkan momentum. Alright, nah, itu ilmu asas price action. Kemudian trend. Okey, trend pula ada 3. Okey. Okay, dalam trend ada 3. Pertama sekali sideways, kemudian uptrend, kemudian downtrend. Okay, so kena pasti yang ni. Ini basic kalau you all tak tahu ni macam. Kemudian support dan resistance tu dia umpama lantai dan juga shilling. Kalau kita lukis bentuk dia macam ni. Okay, macam trend tadi tu kalau sideways harga saham dia bergerak naik turun naik turun naik turun. Kalau uptrend dia punya zigzag tu naik ke arah atas. Kalau downtrend ke arah bawah. Okey. Kemudian support dan resistance. Bila dia buat puncak macam ni, resistance. Kalau dia buat bawah macam ni, support. So biasanya kita akan beli dekat sini berdasarkan CRS. Okey. CRS ni, kalau CRS keluar dekat bawah sini, kita beli dan kita jual dekat atas. Okey, bila CRS sell yang keluar. Dekat sini